Okey, bertemu kita dalam analisis awal ni Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omair, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia bersama kami dalam analisis awal ni. Kalau kita bercerita di kemasukan pelajar ini, selain daripada kita bercerita dari pihak universiti sendiri, ada di kalangan pelajar mungkin ada sedikit dilema, terutama mereka yang mungkin dapat tawaran berganda daripada universiti lain. Satu perkara. Bagaimana dalam aspek itu, Prof. Dato'? Okey, jadi kita zaman orang kata zaman kompetitif, kita kena bertanding. Jadi memang betul bagi UTM, kerana ada dua universiti lain yang memilih untuk memproses sendiri pengambilan. Jadi akan ada tawaran berganda yang berlaku di antara UTM dengan USM ataupun UTM dengan UM. Jadi dalam tawaran berganda ni kita kena menarik student tu lah. Kita kena menawarkan yang apa yang terbaik yang boleh kita tawarkan di UTM. Saya rasa saya dah sebut banyak perkara tadi. Kalau pelajar-pelajar yang nak memilih bidang kejuruteraan dan bidang sains teknologi, I think I can claim UTM is the best in the country. Kita nombor 134 di dalam dunia untuk ranking, dan dua subjek kita sekarang ni adalah berada di 100 terbaik di dunia. Jadi kalau nak pilih engineering, dan kita punya track record yang cukup baik. 70% daripada tenaga profesional di Malaysia adalah kelahiran UTM. Cukuplah kot untuk nak menyebut. Cukup untuk memujuk mereka memilih UTM. Dalam aspek itu, kita bercerita mengenai saingan dan juga menempatkan tempat yang terbaik di universiti-universiti terbaik di Malaysia. Dan kita juga tidak boleh tidak mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua. Sifatnya perlu demokratik, lebih menyeluruh. Dan dalam aspek itu, bagaimana kita memahami dan juga mengangkat mereka-mereka yang mungkin berada di bawah 40 ke bawah, bottom 40 itu. Mereka yang kurang berkemampuan, mereka yang kurang keupayaan dan juga berada di bawah paras kemiskinan. Ini perlu dilonjakkan, dan pendidikan tinggi adalah jawapan yang terbaik bagi mereka. Dalam aspek itu, bagaimana UTM memberi ruang kepada mereka ini? Saya suka menyebut perkara ini. Bagi kami cukup yakin bahawa sebenarnya pendidikan adalah life changing game kepada individu. Siapa tak kira lah. Jadi memang kita sedar, alhamdulillah kita telah melaksanakan program menawarkan tempat dengan kelulusan yang minimum kepada pelajar-pelajar yang di galangan golongan tadilah. Mereka ini termasuk sama ada mereka pendapatan isi keluarga lebih kurang daripada 3,000, ataupun mereka ni orang OKU, ataupun mereka ni mempunyai single parent lah, sama ada ayah ataupun ibu. Dan mereka ni berasal daripada kawasan-kawasan yang kita rasa underprivileged. Jadi kita tawarkan 250 tempat khas untuk kepada golongan ini. Jadi ini adalah kesedaran kami bahawa seperti yang Cik Zul sebut, kita kena meluaskan peluang pembelajaran ni kepada semua orang. Terutamanya pada golongan ini yang kita yakin kalau mereka ni boleh diberi peluang dan mereka nanti menjadi orang yang berpengetahuan, berilmu, mereka boleh mengubah suasana keluarga dan sebagainya. Dah dilaksanakan oleh pihak UTM. Dalam aspek itu, kita bercerita ni kalau kita menyentuh dan juga menelusuri dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia pengajian tinggi itu juga, antara lain bagaimana pengurusan dan juga pentadbiran universiti itu perlu efisien, pengurusan keuangan dan sebagainya. Dan dalam aspek ini kalau kita bercerita, pengurusan universiti itu agak mencabar pada hari ini. Sangat mencabar. Kita mungkin terhimpit di tengah-tengah. Kita boleh berada di atas, tapi dalam masa sama kita juga perlu menyelesaikan isu-isu di bawah ini dalam masa yang sama. Dalam aspek itu, sebagai memegang topi paling tinggi di UTM sendiri, bagaimana menyusun atur dan juga memastikan bahawa pengurusan juga pentadbiran universiti ini juga staraf dan juga dapat melancarkan plan-plan atau perancangan-perancangan visi UTM yang menyeluruh itu. Terima kasih Cik Zul, kerana soalan itu soalan yang kalau diberi peluang saya akan bincang panjang sebenarnya. Ini adalah kita panggil support system. Di mana kita bergantung bukan saja kepada pensyarah-pensyarah, tenaga akademik yang nak mengasuh student, mendidik pelajar-pelajar, tapi kita memerlukan sokongan daripada semua pihak. Sokongan resources lainlah, contohnya kita memerlukan kewangan, kita memerlukan sumber manusia yang kuat, yang mampu bergerak bersama universiti ke arah kecemerlangan dan sebagainya. Jadi kalau tadi mungkin kita boleh kaitkan dengan usaha-usaha universiti yang berterusan ke arah itu, di mana mereka kita membangunkan universiti ini bukan saja di kalangan tenaga akademik, kita juga membangunkan tenaga bukan akademik di universiti. Contohnya nanti insya-Allah seperti yang kita sebutkan tadi, Universiti UTM akan menganjurkan satu program lah yang kita panggil convention pentadbiran pada bulan 9 nanti, dan kita akan panggil beberapa tokoh lah untuk berkongsi pengalaman dan juga menyampaikan amanat. Contohnya mungkin kita akan jemput
Ketua Setiausaha Negara untuk berkongsi macam mana nak membina satu pasukan pengurusan yang mantap untuk menyokong universiti ke arah untuk bergeraklah menjadi sebuah universiti bertaraf dunia dan sebagainya. Apa input ataupun outcome yang bakal didapat daripada convention dan juga secara jangka masa panjang juga kalau dapat disimpulkan? Ini sebenarnya convention inilah satu program yang umum di mana kita lebih banyak mendengar dan berbincang dari segi bagaimana untuk menghasilkan satu tenaga pasukan membina universiti ataupun menggerakkan universiti. Sebenarnya kita ada program yang berterusan yang lebih banyak yang dibuat secara fokus dan membantu ataupun membawa rakan-rakan kita di kalangan bukan akademik untuk memahami, untuk mengetahui bahawa mereka juga sangat penting dalam ekosistem universiti. Bagi saya, ekosistem universiti bukan hanya pada pensyarah, bukan hanya pada peralatan kita yang canggih, bukan pada bangunan kita yang cantik-cantik, bukan hanya kepada wang kalau kita ada wang, tapi kita kena ada sistem sokongan yang mantap daripada rakan-rakan kita yang mungkin dia tak masuk ke kelas, tapi mereka menyediakan infrastruktur, prasarana sokongan yang memberikan keselesaan kepada pelajar-pelajar kita. Contohnya yang mereka yang menguruskan asrama, memerlukan orang yang sangat tekun untuk membantu pelajar. Pelajar pertama kali jumpa orang di asrama. Ya, contohlah. Okey, Prof. Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Selamat menyambut mahasiswa-mahasiswa baru yang bakal mendaftar pada 1 September. Satu aset negara yang diserahkan kepada kami sebagai amanah untuk kami. Okey, terima kasih Prof. kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami ataupun muat turun aplikasi mudah alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja analisis Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak. Thank you.